Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali semula bersama dengan saya, iaitu Cikgu Sarah. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan penggunaan kepada aplikasi Google Keep. Okey, uh, untuk pertama kalinya, okey, saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu MK kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dengan anda berkaitan dengan tajuk Google Keep pada hari ini. Okey, kita lihat dahulu apakah dia Google Keep. Okey, Google Keep ini merupakan satu perisian yang fungsi utamanya adalah untuk menulis nota, senarai dan juga peringatan untuk diri kita. Okey, Google Keep ini boleh digunakan pada telefon pintar ataupun komputer, dan kita boleh merakam audio dan juga video serta dapat membuat senarai dalam Google Keep dengan lebih mudah dan juga cepat. Okey, Google Keep sangat mudah digunakan, tetapi ia juga mempunyai beberapa ciri yang boleh membantu kita untuk track dan juga menyimpan beberapa item-item yang penting. Malahan anda boleh menyusun semua item-item yang penting dan dapat mengaksesnya pada bila-bila masa. Okey, kita akan lihat apakah kelebihan kepada Google Keep ini. Okey, yang pertamanya adalah Google Keep sangat sinkronis dengan Google Drive. Okey, kenapa saya berkata begitu? Okey, jika anda dapat menggunakan banyak aplikasi Google, termasuklah Google Drive, untuk mensinkroniskan data dan juga menyimpan fail dalam cloud, kita dapat ia akan menjadi lebih mudah sekiranya kita menggunakan Google Keep kerana ia dapat berfungsi dengan baik bersama dengan Google Drive. Semasa kita membuat senarai nota dalam Google Keep, aplikasi itu akan disimpan ke Drive bagi memastikan supaya kita sentiasa mempunyai salinan di tempat yang selamat. Jadi kita tidak perlu mengingati tempat simpanan nota kita, dan senarai yang telah kita buat tadi akan diproses secara automatik. Apabila kita berada dalam Google Drive, ia sentiasa boleh diakses dan juga boleh diubah suai, boleh dikemas kini pada bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada. Seterusnya kita lihat lagi apa kelebihan Google Keep. Yang keduanya adalah Google Keep dapat membuat kerjasama dengan orang lain tentang nota dan juga senarai yang kita lakukan. Ini kerana aplikasi Google adalah tema utama yang dapat membenarkan kerjasama antara kita sebagai pencipta maklumat dan juga sesiapa sahaja untuk kita kongsikan maklumat tersebut, sama ada dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan ketua kita dan sebagainya. Kita hanya boleh klik pada sahaja nota kita atau senarai yang ingin kita kongsi dengan orang lain daripada koleksi nota yang kita simpan di dalam Google Keep. Jadi di sepanjang bahagian pilihan di dalam aplikasi Google Keep, terdapat ikon collaborator. Jadi kita hanya boleh masukkan maklumat seperti alamat email untuk orang yang ingin kita kongsikan maklumat itu. Jadi ianya menjadi lebih mudah dan juga berkesan. Seterusnya kita lihat lagi kelebihan kepada Google Keep ini ialah di mana kita dapat menambah nota secara suara dengan cepat. Jadi kemudahannya di situ apabila kita membuat nota dan juga senarai untuk diri kita sendiri secara audible, daripada menaip
melalui peranti mudah alih, contohnya melalui mobile. Google Keep ini dapat menyimpan ataupun membuat proses secara rakaman dengan lebih cepat. Okey, untuk menambahkan nota suara dalam Google Keep, kita hanya boleh klik kepada ikon mikrofon dan mula untuk bercakap. Selepas itu, kita boleh simpan suara dan aplikasi Keep akan menukarkan pertuturan kita kepada teks dan memberikan salinan visual maklumat dalam nota suara. Okey, selain itu juga kita boleh melampirkan rakaman suara pada mana-mana nota yang baru ataupun yang sedia ada dalam Google Keep kita dan membolehkan kita untuk memainkannya semula pada bila-bila masa sahaja. Okey, kita lihat lagi apa kelebihan Google Keep. Okey, Google Keep juga dapat mendapatkan teks yang boleh disunting daripada nota lukisan tangan. Okey. Okey, bagaimana caranya itu? Okey, jika anda telah membuat nota tulisan tangan dalam Google Keep, sama ada dengan melukis pada skrin atau melukisnya dengan cursor pada skrin komputer, okey, Google Keep boleh menterjemahkan nota tulisan tangan kepada teks yang anda simpan dan salin sama seperti yang telah anda type tadi. Selepas membuat nota lukisan tangan, kita boleh klik pada 3 titik menegak di bahagian bawah window dan kemudian memilih bahagian grab image text, okey, dari pop-up menu. Okey, dan seterusnya Google Keep akan menambahkan teks yang telah diterjemahkan daripada nota tulisan tangan. Okey, kemudiannya kita akan dapat copy and paste di dalam mana-mana dokumen yang kita perlukan. Okey, dan seterusnya lagi, melalui Google Keep juga kita boleh mengambil nota yang berkod warna. Okey, maksudnya di sini nota-nota kita boleh aplikasikan dalam bentuk warna. Okey, pelbagai warna yang menarik yang tersedia dalam nota dalam aplikasi Google Keep untuk kelihatan lebih menarik dan juga mempunyai tujuan. Okey, kita boleh menggunakan pelbagai bilangan warna yang berbeza untuk menjadikannya mudah untuk dilihat sepintas lalu maklumat yang kita perlukan. Okey, selain itu, jika kita menggunakan Google Keep juga, kita dapat kenal pasti nota peribadi dan juga nota yang berkaitan dengan kerja, nota yang memberikan jenis nota yang berwarna, yang berbeza dan menjadikannya lebih mudah untuk dilihat. Okey, di sini Google Keep menyimpan atau kita boleh gunakan 10 warna atau lebih warna untuk membezakan jenis nota yang telah kita masukkan. Okey, nampak kan? Google Keep sangat mudah, sangat menarik dan memudahkan kita untuk menyimpan pelbagai nota harian yang berkaitan dengan kerja, hal-hal peribadi dan sebagainya. Okey, jadi selepas ini kita boleh mengenali Google Keep dengan lebih berkesan lagi. Okey, dan seterusnya semoga ia dapat memberi manfaat kepada semua. Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya berjumpa kembali bersama dengan saya iaitu Nasara Hana atau Cikgu Sarah. Okey, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu MK kerana beri peluang kepada saya untuk berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan tutorial aplikasi Google Keep. Okey, kita dengan tidak membuang masa lagi, kita akan teruskan dengan bagaimana Google Keep dapat memberikan banyak kemudahan kepada urusan kerja-kerja harian kita berkaitan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi digital. Okey, seterusnya, pertamanya kita akan membuka satu tab yang baru.
Okey, dan di sini kita akan buat carian Google Search dan di sini kita boleh mencari aplikasi Google Keep. Okay, kemudian kita right click pada Google Keep yang telah kita pilih tadi. Okey, dan di sinilah terdapat satu paparan yang berkaitan dengan Google Keep. Okey, apa fungsi Google Keep? Okey, Google Keep ini kita dapat mengisi ataupun menyimpan pelbagai maklumat ataupun berkaitan dengan jadual-jadual harian kita untuk memudahkan kita mengingati dan juga boleh memberikan peringatanlah kepada kita sehari-hari. Okey, kita mulakan di sini. Okey, bahagian atas ini terdapat satu take a note. Okey, terdapat 3 design note yang boleh kita pilih. Okey, pertamanya dalam bentuk new list iaitu senarai. Okey, yang keduanya dalam bentuk drawing. Okey, kita boleh dengan buat carian dengan cara melukis. Dan yang ketiga kita boleh buat new notes with image. Okey, dengan menggunakan gambar-gambar ataupun image yang kita boleh cari melalui talian internet ataupun di mana-mana yang kita simpan di dalam draft kita. Okey, kita mulakan dengan take a notes with list. Okey, kita akan buat dengan secara list. Okey, pertamanya kita akan buat penambahan bagi list item kita. Okey, di mana dimulakan dengan title iaitu tajuk. Okey, apa tajuk yang kita nak buat ni? Okey, pertamanya kita akan buat tajuk perancangan aktiviti jabatan siaran digital 2024. Mulakan dengan list yang pertama iaitu jadual. Okey, jadual perancangan. Jabatan pembelajaran digital. Okay, list yang kedua kita boleh tambahkan dengan kita boleh buat mesyuarat secara mingguan ataupun bulanan lah. Okey, mesyuarat bulanan jabatan pembelajaran digital. Okay, seterusnya kita boleh buat lagi aktiviti. Okey, aktiviti DPG. Okay, skop 3 dan 4. Okay, kita buat penambahan lagi di mana mesyuarat atau bengkel pembangunan kandungan digital campus. Kita buat banyak-banyak kerana selepas ini kita boleh tambah lagi beberapa item ataupun beberapa perkara lagi yang boleh kita masukkan di sini. Okey, dan di sini kita boleh close dulu. Okey, dan terjadilah satu take notes kita yang yang telah dibina melalui new list. Okey. Alright. Okey, di sini kita boleh tukar, okey, tema kita, background, kita boleh buat penambahan color atau kita boleh tukar kepada gambar-gambar. Okey. Alright, cantik kan? Okey. Kita boleh tukarlah dengan gambar-gambar yang sesuai di sini. Okey, apa lagi kita boleh buat? Okey, di sini kita boleh make a copy untuk kita tambahkan lagi senarai jadual kita, atau kita boleh tambah label atau juga kita boleh tambahkan drawing. Okey, alright.
Okey, contohnya saya ambil sahaja yang sama. Okey, contoh jadual atau contoh note yang sama. Okey, cuma kita boleh ubah suai sahaja. Kan di sini kita akan ubah suai. Double klik sahaja, kemudian kita akan ubah suai. Okey, contohnya di sini mesyuarat. Bulanan Jabatan Pembelajaran Digital. Yang pertamanya adalah bermula dengan bulan Januari. Tak perlu kita buat setiap bulan. Kita buatlah beberapa bulan sahaja, 3 bulan sekali pun boleh. Kemudiannya bulan Julai. Bulan Oktober. Di sini kita boleh tukar lagi paparan kita kepada gambar yang lain. Kita close kat sini. Sudah jadi 2 notes kita di sini, dan di sini juga kita boleh buat penambahan kepada collaborator. Sekiranya kita nak berkongsi dengan rakan-rakan atau ketua kita boleh tambahkan alamat email mereka lah. Alright, contoh di sini saya menambahkan rakan sekerja saya. Sebagai collaborators bersama, dan di sini akan dipaparkan rakan yang telah saya masukkannya sebagai collaborators bersama. Selain itu juga kita boleh masukkan seberapa ramai lah. Tak kira hanya rakan-rakan yang satu perkecil kita juga, mungkin dengan orang lain juga kita boleh berkolaborators bersama. Kita close saja. Untuk membuat penambahan aktiviti-aktiviti ataupun notes yang lain, kita boleh buat dalam bentuk image juga. Contohnya notes ni seperti mana yang kita nak tambah gambar-gambar yang sedia ada, yang ada di dalam data atau drive kita sendiri. Selain kita buat dalam bentuk notes, kita boleh juga untuk buat penambahan reminder. Reminder ni yang ada peringatan dalam bentuk kalender. Edit label juga boleh dibuat juga. Alright. Dan ini adalah untuk delete lah. Trace tadi. Seterusnya kita boleh buat setting lah juga untuk notes kita ini. Bermula dengan 8 pagi sehingga 1 tengah hari dan akhir sekali 6 petang. Alright, kita boleh save sahaja dan paparannya akan bertukar menjadi warna yang lebih gelap. Kerana apa? Kerana saya telah menukarkannya tadi. Saya tukar semula disable tema. Term. Ini term. Kita tukar sahaja dalam bentuk atau paparannya akan menjadi warna hitam. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan Google Keep, dan semoga ianya dapat dimanfaatkan oleh kita semua.
untuk memudahkan kita mencatat ataupun um, apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan notes untuk urusan kerja kita sehari-hari, kita boleh menggunakan aplikasi Google Keep. Okey, sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini dan kita jumpa lagi pada perkongsian yang seterusnya. Okey, terima kasih.